tak POTA, Prevention Ordinance, untuk mencegah ini keganasan yang telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 2015. Akta itu tidak berubah walaupun tidak dilaksanakan, tidak dijalankan sepanjang kerajaan pimpinan Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin ataupun Ismail Sabri, tapi kekal ada. Bila saya nampak begitu, sebab semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan secara jelas bahawa ini amaran terakhir daripada kerajaan kepada mereka yang menggunakan isu 3R. Berhati-hati saya. Begitu juga dengan isu agama. Betul, anda seorang ustaz, pakar, pandailah, berbicaralah agama, tapi harus berhati-hati. Kalaulah kenyataan anda itu dilihat boleh menyelewengkan ummah, maka anda juga tidak terkecuali akan ambil tindakan. Dan yang terakhir sekali, iaitu isu-isu yang berhubung kait dengan kaum. Negara kita ni harmonis, saudara. Takkan kita nak hancurkan negara kita, keharmonian negara kita ni hanya kerana 6 buah negeri mengadakan persidangan pemilihan pilihan raya negerinya. Jangan begitu, saudara. Kita tak mampu menggadaikannya. Dan saya mengingatkan pada teman-teman pemain-pemain politik, berhati-hati waktu nak berkempen. Sebab saya bimbang saya akan kehilangan teman-teman yang kerana mereka akan dijaring di belakang jeriji besi atas perbuatan mereka sendiri. Baik, saudara. Itu untuk rehat-rehat seketika. Tenangkan fikiran, kita tengok. Sebab apa? Saya menceritakan pada anda apa yang berlaku di luar negara untuk jadikan satu perbandingan. Negara kita walaupun dalam keadaan kita menanti menghadapi musim pilihan raya di 6 buah negeri, tapi taklah seteruk negara luar. Negara luar sekejap-sekejap tentera ambil alih. Negara sekejap-sekejap rakyatnya melakukan unjuk rasa. Kita tak ada, saudara. Kita masih bebas. Saya lihat masih banyak lagi pentas-pentas politik muncul di seluruh negara di mana para pemimpin parti-parti politik mula berkempen. Sepatutnya tak boleh. Sebenarnya tak boleh lagi sebab belum. Sebab mereka cuma boleh berkempen selepas sahaja penamaan calon dilakukan. Apabila SPR Pilihan Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan calon-calon bertanding dan RIT pilihan raya itu dikemukakan, barulah boleh berkempen menggunakan lambang dan sebagainya. Ini tidak, saudara. Di mana-mana pun, saya tak kata Parti Mangkang, UMNO, Barisan Nasional, Peraduan pun buat juga. Malam ini berada di Bukit Melawati katanya. Aduh, sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, kalau nak buatlah ini pelancaran, boleh, tapi tak perlu nak pasang gambar banyak-banyak bendera, saudara. Ini keadaan, saya rasa. Semua ini mengundang masalah. Sebab sekarang ni kita buat countdown, saudara. Sekarang ni kita menanti sekitar 17 hari lagi, saudara. Hari penamaan calon dan 31 hari mengundi. Kita mulakan countdown daripada hari ini, saudara. Mulai saat ini kita menanti 17 hari penamaan calon dan 31 hari untuk mengundi. Ingat, saudara, tapi ini saya nak bercakap, saya nak berpesan pada warga, khususnya warga UMNO. Sebab saya orang UMNO. Kalau saya memberi kritikan ini, kena dengar, bagi pandangan ini bukan membenci, saudara. Bila saya memberi pandangan, kerana saya melihat kadang-kadang banyaklah mereka yang dulu begitu setia dengan parti, rupa-rupanya apa yang mereka lontarkan, kesetiaan itu hanya sementara saja. Bila mereka mempunyai jawatan dalam parti, kita harus setia. Saudara kena setia, kasih dan sayanglah pada UMNO. Apabila mereka disingkirkan daripada UMNO oleh kebejatan tindak tanduk mereka sendiri, maka UMNO diserang bagai nak rak. Adakah ini satu tindakan yang adil, saudara? Sebab itu saya katakan, sebuah kapal, macam saya kata semalam, sebuah kapal itu tidak boleh tenggelam walaupun ia berada di atas air. Kapal yang berlayar di atas air tidak boleh tenggelam, melainkan air itu masuk dalam kapal. Air boleh masuk dalam kapal apabila ia ditebuk. Dibolehkan apabila adanya para pengkhianat ataupun parasit yang melakukan tebukan tersebut, maka air masuk dalam kapal, maka tenggelamlah kapal itu. Inilah yang dialami oleh UMNO. Orang yang dalam UMNO sendiri yang kononnya berjuang untuk UMNO, sayang dengan UMNO, bangsa. Kita tak menafikan jasa UMNO 60 tahun, 70 tahun membela negara, tapi hari ini mereka tidak ada berada UMNO, maki hamun pada UMNO. Itu keadaan sekarang, saya.
Nah, saya lihat sekarang ni dalam keadaan begini, saya juga khawatir dan bimbang. Apabila saya melihat pentas-pentas politik tidak lagi dilihat sebagai satu pentas yang untuk menggapai keyakinan rakyat, sebaliknya adalah pentas maki hamun. Saya bukan tiap-tiap malam saya mendengar satu demi satu. Macam mana apa yang dilakukan oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Samsuri. Ini cerita memanglah bila dah masuk gelanggang, kamu sebagai ketua sekretariat untuk berkempen. Jadi bila kamu terlajak, kamu maki sana, maki sini, kata orang sana, kata orang sini, mulalah orang korek. Siapa kamu? Isu macam rumah, semalam sudah cerita rumah. Dia menafikan, terpulang, tak ada masalah. Tetapi bila dia diserang, janganlah marah. Tiba-tiba, Allah, ayat-ayat digunakan. Saya rasa bukanlah sebagai warga bangsa, bukanlah pemimpin saya. Pemimpin ni dia kalau nak menegur pun dengan kiasan. Tidak dengan maki hamun. Tidak mengeluarkan perkataan bodoh. Mana mungkin seorang pemimpin boleh mengeluarkan perkataan bodoh? Bukan sekali, berkali-kali. Saya bila dengar itu, astagfirullahalazim, kenapa begini jadinya? Apakah pentas politik kita hari ini diwarnai dengan ayat-ayat yang begitu bagi saya lah tidak menggambarkan sebagai bangsa yang berbudaya. Ini bagi saya lah keadaan begitu. Sebab itu wajarlah, sewajarnya semalam Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri mesyuarat dengan semua 19 buah parti dalam gabungan Parti Perpaduan saudara di Berjumpa UMNO jam 8 malam semalam. Dan selepas mesyuarat itu dah ditetapkan pembagian kursi dan sebagainya yang akan diumumkan pada 21 Julai nanti saudara. Dan beliau mengeluarkan kenyataan bahawa kali ini katanya beliau memberi amaran terakhir, tidak ada lagi sebarang kebenaran bagi mereka untuk memainkan isu-isu yang berkaitan dengan 3R. Apa itu 3R? Royalties, religions, races. Sesiapa saja yang menyentuh soal istana, maka mereka pasti akan diambil tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebab itu saya dengar masih ada lagi isu cerita bagaimana kerajaan dibentuk. Ada pihak mengatakan mempertikaikan apakah ini titah tuanku dan sebagainya. Kenapa nak diheret istana dalam politik? Saya melihat benda begini mendedahkan mereka boleh diambil tindakan. Saya cakap terus terang saudara, ada lebih 3-4 orang penceramah dan pakar-pakar kempen dari sebelah sana dan mempertikaikan keabsahan kerajaan hari ini. Jadi kesan daripada itu mereka boleh diseret ke dalam saya. Jangan main-main. Saya dah cakap, saya ingat 1 minggu, 2 minggu dulu. Seminggu dulu. Saya kata negara masih mempunyai akta pota. Jadi tindakan SPR ini berkemungkinan akan menyemarakkan lagi ketegangan politik di Thailand. Kerana Parlimen akan mengundi Perdana Menteri baru dalam masa kurang daripada 24 jam. Sebab itu saya nasihatkan anda bertenang. Jangan rasa nak bercuti ke Bangkok, tunggu dulu. Keadaan belum tenteram lagi. Jadi hari ini banyaklah saya dapat kiriman tentang Pita mengatakan dia dah berhenti. Retinya sekarang ni kita ni banyak juga wakil rakyat kita yang mempunyai saham dalam usaha saham Kuala Lumpur. Ramai. Apakah mereka itu layak untuk bertanding sebagai ahli parlimen? Apakah mereka layak sebagai bertanding untuk ahli luar negeri? Negara kita tidak mempunyai undang-undang untuk menyekat. Thailand tak boleh saudara. Begitu juga nampak gaya sekarang pergolakan masih lagi berlaku. Negara jiran kita seperti di Myanmar rupanya dah masuk 3 tahun. Junta tentera melakukan rampasan kuasa di Myanmar, masih belum dipulihkan demokrasi di Myanmar. Sebab itu menurut Aung San Suu Kyi yang menjalani hukuman tahanan selama 30 tahun, Aung San Suu Kyi dijatuhkan hukuman penjara 30 tahun selepas rampasan kuasa tentera menggulingkan kerajaan Liga Demokrasi Kebangsaan sejak 2021. Dah masuk tahun ketiga dah saudara. Belum ada nampak sinar demokrasi di Myanmar. Sebab itu dunia mula resah. Persidangan antarabangsa juga sudah pun membicarakan persoalan di Myanmar. Selepas Myanmar nampak gayanya Thailand lah tak kena gaya saudara.